Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang untuk menyambung semula tentang pengurusan jenazah yang telah kita buat beberapa siri yang lalu. Pada hari ini kita akan buat 3 topik utama, iaitu bagaimana nak kafankan jenazah. Yang kedua, cara kita solat jenazah. Dan yang ketiga, cara pengebumian jenazah. Jadi model handsome dah ada dah. Pak Arun kita insya-Allah. Kita balik sebentar lalulah. Bagaimana pengurusan jenazah bermula dengan sebarang jenazah yang nak dikafankan wajib mandi. Kecuali jenazah yang mati syahid saja. Lain pada itu wajib mandi. Jadi proses mandi macam biasa seperti kita ulang kaji yang terdahulu. Proses mandi atau cara mandi. Yang pertama, cara mandi, langkah yang pertama mesti cek terlebih dahulu. Cek maksudnya kita kena melihat seluruh keadaan jenazah, adakah ada benda yang menghalang air. Tengok, ada cat ke, ada tatu ke, ada warna ke yang menghalang air. Selepas kita cek, yang kedua, kita terus cuci najis. Yang kita panggil dia sebagai meruang. Dan proses mandi ini kita mesti ikut aturan. Di antaranya, tukang mandi kena pakai sarung tangan. Kena pakai sarung tangan, kena pakai kasut boot, kena pakai seluar baju hujan supaya sebarang cairan jenazah tidak kena pada tukang mandi. Selepas kita cuci najis hingga bersih, kita meruang. Yang ketiga, kita mandi dan kita sabun seluruh tubuh jenazah depan dan belakang, termasuk shampoo. Selepas itu, yang keempat, kita bersihkan jenazah sebersih-bersihnya. Iaitu kita menghilangkan sabun dan kotoran. Yang kelima, sunat kita sugikan jenazah. Yang keenam, selepas kita sugi, kita ambil wuduk. Ambil wuduk dengan niat. Kalau kita wuduk jenazah tanpa niat, bermakna wuduk tidak sah. Kita ambil wuduk dan niat sahaja aku wudukkan jenazah ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Proses mengambil wuduk sama dengan semasa kita hidup. Bezanya kita urus pada orang mati saja. Kita ambil wuduk bermula dengan kita basuh pergelangan tangan kanan, tangan kiri. Kita komor dengan air, kita basuh muka, tangan sampai siku, kita basuh kepala, basuh telinga dan berakhir dengan basuh kaki. Kemudian kalau terlupa niat, tidak sah wuduk. Tapi perbuatan wuduk adalah sunat. Katalah kita mandi jenazah, terlupa nak ambil wuduk. Mandi adalah sah. Kerana perbuatan wuduk adalah sunat. Setelah selesai ambil wuduk, yang ketujuh, barulah kita mandi wajib. Mandi wajib ini dengan niat. Terbalik pula. Kalau wuduk ni niat wajib, kalau mandi wajib, niat adalah sunat. Tapi perbuatan mandi itu adalah wajib. Wajib apa? Wajib meratakan seluruh tubuh jenazah dengan air. Tak boleh mandi lebih kurang. Kena gosok, kena sapu biar seluruh tubuh itu satu tempat pun yang tak boleh tak kena air. Semua kena air. Baru sah mandian. Maknanya meratakan air seluruh tubuh jenazah adalah wajib. Itu yang kita dah buat minggu yang siri yang lepas. Selepas kita mandi wajib, selesai, barulah kita gunakan air daun bidara. Berapa kali? Ganjilah. Ada yang buat 3 kali. Tapi kebiasaan kita menggunakan 9 kali. Selepas air daun bidara yang ke-9, kita guna air kapur barus. Juga 9 kali. Mestikah 9 kali? Tidak semestinya. Yang penting, seluruh mandi itu kena seluruh tubuh jenazah termasuk di celah-celahan.
Terutama orang yang badan besar, yang gemuk-gemuk ni kan. Yang badan berisi, lagilah celahan-celahan tu, semua kena. Yang ke-10, barulah kita lap hingga kering. Yang ke-11, sekiranya ada masalah, barulah kita tayamum jenazah sebelum kita kafankan. Di antara sebab kita tayamum, yang pertama kerana ada tatu di badan. Kerana rambut warna. Ini contoh kan? Kerana apa lagi? Kerana kuku warna. Yang keempat, kerana apa lagi? Kerana lahir kanak-kanak lelaki yang lahir meninggal. Kanak-kanak lelaki yang belum sempat bersunat ataupun berkhitan, yang lahir biasanya 4 bulan ke atas. Cukup sifat, perlu dimandikan ikut proses dan perlu ditayamumkan untuk dibolehkan semayang dan kafan dan dikebumikan. Jelas tu? Boleh? Ya, okay. Proses mandi ni di antara tukang mandi tak sama tau. Ada yang macam ni, ada yang macam tu. Semuanya tak salah. Apa yang penting? Jenazah itu yang pertama bersih daripada sebarang najis. Yang kedua, jenazah itu berwudu. Dan jenazah itu suci daripada hadas kecil dan besar, itu mandi wajib. Kita buatlah macam mana pun proses dia, yang penting jenazah itu bersih daripada najis, dia berwudu dan dia selesai mandi wajib. Dengan syarat air itu mesti diratakan seluruh tubuh. Nah, tu kalau mandi kena gosok ah. Ada orang bagi mandi dia macam tu saja, tidak sah mandian. Ini sepintas lalu. Jadi boleh rujuk balik ke siri yang kita dah buat dulu. Okey, kita pergi kepada proses kafan. Setelah selesai bagi mandi, kita akan kafankan jenazah. Apakah alatan yang kita gunakan? Proses kafan. Alatan yang digunakan yang pertama, kita menggunakan kain putih. Boleh. Soalan dia, batasan aurat antara anak lelaki dan ibu. Macam mana? Okey, kalau diamalkan di Burtam Indah, kalau lelaki, mandiannya sekurang-kurangnya atas daripada pusat dan bawah lutut. Sekurang-kurangnya. Kalau jenazah ibu, sebaik-baiknya macam ni. Dari bertengkuk, ditutup sehingga nampak kaki saja. Kalau ternampak tak ada masalah. Sengaja duk pergi usah tak boleh. Nak pergi tengok mak aku buat latihan tak boleh. Walaupun dia mak kita, dia ada adab dan akhlak dia. Tak boleh kita tengok sembarangan. Tetap menjaga aurat. Sama juga masa hidup. Masa hidup pun mak kita jaga aurat dia dengan kita. Jadi masa mati pun sama juga. Jadi kalau perempuan sebaik macam tu. Ada kes jenazah bagi mandi, perempuan lelaki dia letak macam tu ya. Lain dibiarkan terdedah. Apa hukumnya? Haram dan berdosa lah. Tukang mandi berkenaan. Jadi, saya ulang balik. Kalau jenazah lelaki, sekurang-kurangnya atas daripada pusat, bawah pada lutut macam ni. Kalau jenazah perempuan, sekurang-kurangnya, sebaik-baiknya, macam ni. Tutup daripada tengkuk sampailah nampak hujung kaki sahaja. Itu yang kita buat di Burtam Indah. Kain putih. Kain putih ni sunat berwarna putih. Dan dia ada bidang dia. Ada bidang 45. Dia ada bidang 60. Biasa yang kita gunakan bidang 60. Ini dipanggil bidang 60. Lebih lebar lah bidang 60. Kalau bidang 45 dia lebih kecil. Kemudian, boleh ke tidak warna lain? Selain putih tidak sunat. Boleh digunakan warna lain kecuali darurat saja. Yang tidak darurat, sunat menggunakan kain kafan berwarna putih. Yang kedua, kapas. Sekurang-kurang 4 gulung kapas. Ya. Tak selesai lagi buat mandi. Ya. Suami nak mandi buat mayat isteri, boleh kan? Suami, kalau isteri mati, suami yang wajib mandi mayat isteri.
Kalau isteri mati, kalau isteri mati suami, kalau suami mati isteri lah. Yang paling afdal. Yang kita buat di Bertahan Indah. Isteri dia mati, suami pergi mandi bersama dengan anak-anak. Konsep di Bertahan Indah yang kita buat ni, keluarga mandi keluarga. Kalau ayah mati, satu keluarga pergi mandi. Tapi perempuan lah kalau Sama juga. Tak, perempuan pun satu keluarga pergi mandi. Termasuk anak lelaki. Pasal apa tak boleh pula? Jadi kita buat macam tu. Ada soalan lagi tak? Ya. 4 gulung kapas. Yang ketiga, 5 helai tali pengikat. Ambil kain. Tengok lapisan. Kita buat 3 lapis untuk lelaki lah. Perempuan 5 lapis. Lapisan pertama. Ini lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama. Lalu lapisan yang kedua. Lapisan pertama, lapisan kedua. Okey, lapisan yang ketiga. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, berhubung dengan lapisan kain ni, ada setengah tempat dia bagi pakai jubah untuk lelaki atau dibuatkan baju dan seluar. Ada jenazah perempuan dipakaikan kain telekung, kain pakai, kain telekung. Okey, kalau di Bertahan Indah, kita semata-mata kain kafan dan kapas sahaja. Lagi saya tunjuk satu persatu. Kalau kita masukkan jubah, katalah dipakaikan jubah yang selalu digunakan, jubah sembahyang warna putih ni. Ini dikira sehelai. Katalah jenazah ni kita pakaikan jubah, buka kopiah. Kita pakaikan jubah. Ni dikira lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Jumlah 3 helai. Okey. Ada setengah pendapat kata ini tak dikira. Bawah 3 helai bermakna 4 helai. Kalau saya punya pandangan yang saya buat di Bertahan Indah, kalau kita bagi pakai jubah ni lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Baik. Acik, tunggu sini. Okey, kalaulah perempuan. Okey, perempuan kita pakai kain telekung. Kita bagi pakai kain telekung jenazah berkenaan. Kain telekung. Kita andaikan ni kain pakai lah. Kain pakai. 1, 2. Di belakang 3 helai. Baring ni. Kita tengok bilangan dia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 helai. Okey, ada setengah pendapat kata perempuan 3 helai pun boleh. Tapi kalau saya punya, yang saya belajar ni 5 helai, kerana perempuan ni dia banyak benda yang kita nak kena jaga aurat dia. Jadi kita buat paling cantik ni 1, 2, 3, 4, 5 helai. Ada setengah tak kira. Dia kata ini tak kira. Belakang 5. Bermakna 5, 6, 7 helai. Tapi pandangan yang lebih baik, apa pun konsep dia, kalau lelaki 3 helai, kalau perempuan 5 helai.
Boleh bagi pakai jubah, boleh. Boleh bagi pakai, tak ada masalah. Tapi, Makcik, paling afdal, paling baik jenazah kain putih 3 helai, kita balut dengan kapas sahaja. Tak perlu diberikan pakaian. Baik. Adat orang Melayu. Bor kepiah. Okey. Lepas tu bagi pakai serban. Pakai serban. Masa hidup kat dunia tak mau pakai. Kepiah tak mau, mati. Oi, tak bubuh tak boleh. Kita ra'i, tak ada masalah. Jangan berkelahi. Kita bagi pakai serban. Kita bagi pakai serban Acik tu. Acik pun sama tak ada pakai serban. Angkat pula. Mayat tak boleh angkat lah, kita angkat ni ya. Kita bagi pakai serban, pegang ni. Mayat pegang serban jenuh. Kita bagi pakai serban. Tak, duduk. Segak Berapa ustaz ni, Tok Guru. Okey. Sunat. Masa hidup, pakai jubah, pakai kepiah serban. Bila mati, tidak jadi sunat, jadi adat saja. Salah dah tak salah. Boleh. Tapi ingat, kira sebagai helaian. Kalau dia pakai jubah, selai, belakang 2 helai. Tapi paling afdal, jenazah ditutup dengan kapas, dengan kain putih sahaja. Serban kepiah pun kita tidak pakaikan. Tapi kalau keluarga minta, kita ra'ikan. Tak ada masalah. Sunat serban, masa hidup, pakai serban. Dah mati, tidak jadi sunat lagi. Tapi kalau orang Melayu bubuh pun, dia sebagai adat sahaja. Baik, Cik, masih. Sebelum kita letak jenazah, tarik dulu sekarang. Gulung. Kita gulung dulu kain ni supaya bila kita letak jenazah, kita tak pijak kain kafan berkenaan. Ini kaedah sahaja. Gulung 3-3. Cukup. Okey. 5 helai tali pengikat. Diletakkan kapas siap-siap di belakang sebelum kita letak jenazah. Okey, baik. Tebal macam mana kapas pun, dia tidak dikira sebagai helaian. Bubuhlah 4 gulung ke, 6 gulung ke, 7. Apa kelebihan dia? Kalau jenazah ni kita balut dengan kapas seluruh tubuh, kalau kena hujan pun, dia kapas menjadi pakaian melindung aurat jenazah. Okey, katalah jenazah kita, Cik. Kita bagi pakai jubah. Kita tetap bubuh kapas. Kita bubuh di tempat-tempat tertentu. Kemaluan dia, di dada dia. Tapi bila hujan macam ni, nampak yang lain kepada orang lain. Tapi kalau kita bagi pakai kapas depan dan belakang, kapas akan tutup dan berlaku hujan apa pun, nipis kain putih pun, aurat jenazah terpelihara. Setelah kita bubuh kapasnya ni, ambil cendana. Kita tabur cendana nak bagi wangi lah. Kita ambil cendana. Kita tabur nak bagi wangi. Kita guna kapur barus. Juga kita hancurkan dengan tangan. Kita hancurkan dengan tangan. Kita tabur nak bagi wangi sahaja.
Baik. Sekiranya tidak ada cendana, tidak ada kapur barus, apa yang boleh ganti? Bedak wangi, daun pandan, minyak wangi, air mawar boleh menggantikan. Kalau ada semua, letak semua pun tak apa. Tabur. Kemudian kita letak 5 helai tali pengikat. Letak di mana tali pengikat? Letak di hujung kaki. Tengok anak saya buat. 5 helai tali pengikat. Mestikan 5 helai. Tak semestinya. Ini kaedah saja. Di hujung kaki, di lutut, di pinggang, di dada, dan di hujung kepala. 5 helai tali pengikat. Saya kita nak balut Pak Arun. 5 helai tali pengikat. Nak buat 3 helai pun tak apa. Hujung, tengah pun boleh. Tak mau bubuh tali pun tak apa. Balut sisik-sisik pun boleh. Tak ada masalah. Kaedah saja. Setelah kita letak tadi 5 helai tali pengikat, yang keempat, serbuk cendana, kapur barus, daun pandan, minyak wangi, malahan bedak wangi pun boleh. Tujuan nak mewangikan jenazah. Kalau ada semua, bubuh semua. Ada salah satu pun tak ada masalah. Kosong pun tak apa. Tak bubuh apa tak apa. Kita tutup dengan kain kafan, baru kita sapu dengan minyak wangi. Sunat nak mewangikan saja. Setelah selesai persiapan kita lebih kurang, kita kena buat persiapan ni sejam sebelum kita, apa-apa sejam sebelum bagi mandi kafan. Setelah kita bagi mandi, kita nak kafankan. Amai Pak Arun. Buka jam, buka apa, buka kepiah. Kunci motor semua takkan nak simpan kunci motor. Bila dah mati ni, stokin buruk pun tak boleh pakai. Semua kena kosong kan. Handphone. Jom. Tak apa no? Boleh basuh. Bismillahirrahmanirrahim. Diletakkan jenazah. Rapat kaki dah cik. Jadi bermakna jenazah dibawa daripada tempat mandi ni. Kita tutup. Maksudnya dia mesti tutup aurat lah. Kita ambil kapas yang tadi. Bagaimana kita nak masukkan kapas semuanya? Jadi di bawah kain ni, maksudnya di bawah kain ni, terletak kapas. Tebal. Sudah? Bawah cik. Jadi kita tutup kapas. Di bawah dia juga. Contoh. Maknanya, kita balut seluruh tubuh jenazah daripada hujung ni, semua kita balut dengan kapas. Sampai hujung. Tak apalah, ni contohlah, ni kapas. Kapas. Bila kita angkat kain penutup, maknanya seluruh tubuh sudah dilindungi dengan kapas. Termasuk tangan lah. Kita balut dengan tangan sekali. Bila kita balut tangan, baru kita kiam dia. Kiam, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas.
Maknanya seluruh tubuh jenazah sudah ditutup dengan kapas. Ini kita boleh lipat masuk dia naik. Tutup semua. Ada? Wangan asalkan halal, tak ada masalah. Yang halal, yang disahkan oleh pihak JAKIM, tak ada masalah. Jadi, tutup seluruh jenazah. Kita angkat kain penutup, seluruh tubuh sudah dilindungi dengan kapas. Maknanya aurat dia sudah ditutup dengan kapas seluruhnya. 4 gulung. Kalau tak ada masalah, 4 gulung. Kalau kemalangan, boleh lajak sampai 6 gulung. Dah kita tutup dengan kapas, barulah kita buka. Kita buka. Baik. Kalau kita nak balut sekaligus pun boleh. Kat 3 lain. 3. Kiri. Terus kanan pun boleh. Salah lah? Tak salah. Pun boleh. Tapi kalau orang tengok, kan. Tapi kita nak ambil satu persatu lah. Kita akan balut satu persatu. Kita bermula dengan sebelah kiri. Boleh. Muka tengah. Okey. Sisip je. Tarik bercekang. Okey, acik sisip. Sisip masuk bagi cantik-cantik. Kita tinggalkan muka Pak Arul dulu. Yang handsome ni. Sisip masuk. Okey. Lapisan yang pertama, yang kedua. Sisip masuk. Tinggalkan muka Pak Arul dulu. Ada setengah tempat dia tabur kiri kanan pun tak ada masalah. Tujuan nak pergi wangi ya? Adakah dia campur cendana, daun pandan dengan daun melur ke apa? Tak ada masalah. Tujuan nak pergi wangi saja. Okey. Bagi cekang lah. Tarik cekang-cekang. Oh, nampak handsome. Mati pun handsome pun. Sisip, tarik. Cekang. Bagus. Okey. Kiri berakhir dengan kanan. Dan tarik bercekang. Bercekang. Tak pergi ikat. Tarik bercekang. Sepatutnya anak-anak kecil macam anak-anak saya ni dah diberi pendedahan supaya tak timbullah masalah. Boleh urus jenazah keluarga sendiri. Baik. Cikgu ada orang kata anak-anak kecil lelaki tak elok memandikan jenazah itu macam mana? Itu pandangan orang Melayu saja. Kalau di Bertamindah, kita amat menggalakkan anak-anak bagi mandi. Sepatutnya kalau mati keluarga yang bagi mandi. Okey, kita ikat lah dengan satu ikatan sebab kita nak buka tadi. Kita ikat dengan simpul kasih. Sebab di perkuburan kita nak buka balik ikatan tu. Diikat sebelah kiri jenazah. Tengah. Ikatan itu sebelah kiri jenazah. Simpul kasih. Jangan simpul mampus. Susah nak buka. Simpul macam tu. Ada yang selit, tak ada masalah. Itu kaedah saja, tak ada masalah. Pinggang. Sama juga. Ikat. Simpul kasih. Sebab orang Melayu ni dia sangat banyak patah larang. Tak boleh lah, tak, yang tu lah, yang ni lah. Sebenarnya tak ada masalah pun. Di dada dia. Boleh. Kemudian. Asyik. Buang. Kemudian. Sebelum kita tutup jenazah keseluruhannya tu, kita panggil waris mahram dia untuk kucup jenazah. Tak ada masalah. Kucup masa awal ni tak apa keburukannya, berbusuk kan. Tapi dah kita bagi mandi, bersih-bersih, cantik-cantik dengan shampoo dengan sabun, mayat jadi wangi, masa ni sunat kita panggil waris untuk kucup jenazah. Mana kucup? Di mana? Kucup pipi kanan, kiri dan di dahi. Baik, masalah timbul, isteri nak kucup mayat suami. Oh, tak boleh, batal wuduk. Tak ada masalah nah. Isteri boleh kucup mayat suami, yang batal wuduk isteri sahaja, suami tak batal. Sebab apa? Bila mati anak Adam, terputus segala amalan dia. Tinggal 3 perkara sahaja.
Jadi wuduk suami tak ada masalah. Jadi boleh kucup. Kalau air mata mengalir kena sampai pipi suami tak ada masalah. Lap saja. Ada orang tak bagi jenuh lap. Mayat cakap. Dia tak boleh kena air mata. Tak payah. Kena air mata tak ada masalah. Kita lap air mata. Walaupun air mata menitik di muka jenazah, kita lap sahaja. Tak ada masalah. Air mata bukan najis. Air hingui saja yang kena lap. Pasal dia jijik. Ya, orang Melayu banyak pandai. Kemudian, lagi amalan orang Melayu. Ambil minyak wangi, tulis di dahi. Lakar sesuatu. Ambil ayat mawak, tulis di dahi. Tidak ada dalam Islam. Itu rekan orang Melayu saja. Kalau boleh jangan buat. Di Bertamindah kita sudah tidak buat benda-benda yang pelik macam ni. Dia ambil minyak wangi, tulis kalimah la ilaha illallah, letak di kening, letak di pipi, letak di janggut. Itu amalan yang tidak ada kena-mengena dengan Islam. Minyak wangi nak sapu di kain penutup jenazah ataupun kain kafan sahaja. Tujuan nak bagi wangi. Ada yang ambil ayat mawak guna jari kelingking, tulis kalimah Allah di dahi. Tulis la ilallah di dahi. Itu tidak ada dalam Islam. Sengaja, tak tahulah, mungkin orang Melayu saja reka dan tidak ada nas yang berkaitan dengan benda tu. Kalau boleh, tolong tinggalkan. Jangan buat. Bumi nanti. Kalau kata tak buka ikatan, ada masalah lah. Buka ikatan pun betul, tak buka pun betul. Tak ada masalah. Tapi, sunat membuka ikatan tu je. Sunat kita nak buka ikatan. Jadi, sebelum kita tutup, dah selesai jenazah itu dikucuk oleh ni, barulah kita tutup keseluruhannya lah. Kita tutup keseluruhannya. Tahan lah, tak apa. Kalau tak boleh nyawa, abang. Ambil punca yang asal, buat macam ni. Mudah sahaja. Kemudian diikat itu, kemudian dibuat bunga. Bunga tu adat saja. Tak buat bunga pun tak apa. Contoh. Takut lemah. Baik. Setelah kita kafankan jenazah dengan sempurna, perlu disegerakan. Ingat, 3 perkara kena segera. Yang pertama, bila dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggal semua kerja, pergi sembahyang tu. Alright. Yang kedua, sampai masa kahwin, kena kahwin lah. Bukan kahwin 2-3 ni, kahwin hak pertama tu kan. Dan yang ketiga, bila ada jenazah, perlu disegerakan. Jenazah, dibawa daripada ni, biasanya dibawa masuk ke dalam keranda, kemudian akan disolatkan. Kedudukan jenazah lelaki, kalau dibandingkan jenazah, bermakna bahu kanan, ni bahu kanan, akan menghadap arah imam. Imam berada di kepala jenazah. Kalau mayat perempuan, sebaliknya, kepala sebelah sana, bahu kiri, arah imam, imam berada di tengah-tengah. Ni Pak Harun ni mayat perempuan lah. Ini mayat lelaki. Kedudukan macam ni. Sunnah Nabi yang Nabi ajak. Nak beza lelaki perempuan saja. Baik. Rukun solat jenazah. Yang pertama, berdiri tegak. Yang mampulah. Berdiri tegak yang mampu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, takbir 4 kali. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kita ambil rukun dulu. Saya akan tunjuk perbuatan dia. Yang kelima, selawat. Saya akan ajar yang ringkas dan mudah. Yang keenam, membaca doa. Dan yang ketujuh, memberi salam. Ya. Afdalnya dibuat satu persatu. Kalau kata dia buat ramai-ramai, yang dibuat ramai-ramai sebab masalah masa. Tapi kalau ada masa yang cantik, dibuat satu persatu. Sama juga kalau kata kedudukan lelaki ya, perempuan. Kalau kata darurat terlampau ramai macam di Aceh tu, dia buat sekaligus. Jadi kesusunannya lelaki dulu lah. Lelaki, lepas itu perempuan, kanak-kanak lelaki dulu. Mayat lelaki dewasa. Itu lah. Imam duduk lelaki ya. Tapi biasanya paling afdal itu dibuat satu persatu. Baik. Kedudukan dia, cara solat. Cara solat. Imam berada di
Hujung kepala. Berdiri tegak dulu. Jangan terus takbir, berdiri tegak. Takbir pertama, Allahu Akbar berserta dengan niat. Sahaja aku solat jenazah 4 takbir ikut imam kepada Allah. Allahu Akbar. Selesai takbir yang pertama, membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca secara perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai kita baca Al-Fatihah. Allahu Akbar. Takbir yang kedua, selawat. Paling ringkas selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ringkas, Lepas itu Allahu Akbar. Takbir yang ketiga, doa. Kalau lelaki, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Sahaja. Sudah sah. Kemudian, kalau perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha. Allahu Akbar, diam seketika seperti membaca subhanallah. Kalau paling baik membaca Allahumma la tahrimna. Jadi selesai kita baca doa yang keempat tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang jadi masalah pada masyarakat, dia takut nak kena baca panjang-panjang. Tu yang ramai tak main solat jenazah. Bacaan yang ringkas, sah. Tengok Takbir yang pertama, baca Fatihah. Selesai. Takbir kedua, membaca selawat. Takbir ketiga, doa yang ringkas. Allahumma ghafir lahu warhamhu. Sudah sah. Ataupun kalau perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha. Kalau ramai, Allahumma ghafir lahum warhamhum. Yang lain hafal kemudian lah. Peringkat awal dia macam tu. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahu Akbar, doa. Allahu Akbar, tak ingat, duduk diam. Tunggu imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita ikut bagi salam. Baik. Ya. Mayat pondan atau kunsa, ada baik. apa-apa beza cara menguruskan? Sepanjang 30 tahun saya mandi jenazah kafan ke bumi, tidak pernah jumpa mayat khunsa. Jadi tak boleh nak jawab lagi sebab saya tak pernah jumpa. Walau bagaimanapun khunsa ni kita kena tengok kedudukan dia. Ada setengah khunsa yang saya belajar tu, dia lebih pada lelaki. Dia ada 2 alat kelamin, dia lebih pada lelaki. Diurus secara lelaki. Tapi kalau lebih pada perempuan, diurus secara perempuan. Tapi manakala pondan, tetap diurus ikut jantina asal, walaupun dia dah ubah habis dah. Walaupun dia dah ubah habis, dia buat pembedahan dan sebagainya, tetap diurus ikut jantina asal. Walaupun kita tengok dia sebagai perempuan. Baik. Ini cara solat dah selesai. Selesai Pak Harun lena. Panas tak apa, insyaAllah. Selesai kita solat tu. Dan baik, ada setengah imam solat. Lepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, dia terus tinggalkan jenazah. Ada orang petikaikan. Itu yang paling afdal. Salah dah tambah? Tak salah. Tambah doa. Tak salah. Tapi jangan terlalu panjang. Disegerakan. Ada setengah imam, selepas bagi salam tu, Al-Fatihah 11 kali. Qul huwallah 12 kali. Dia melambat-lambat itu makruh yang bersangatan. Benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah. Selesai, doa. Kalau amalan dia bertamindah, semasa kita angkat doa, mayat terus dibawa ke perkuburan. Terus angkat. Terus angkat ke perkuburan, kami menyambung baca doa. Panjang mana pun tak ada masalah. 1 jam doa pun tak ada masalah. Itu yang kita buat di bertamindah. Tapi setengah tempat, tak payah doa. Terus doa kemudian. Tapi jadi amalan kadang-kadang tengok mayat dah ada depan dah. Baca Fatihah, baca Qul Allah, tunggu orang ni. Tak perlu. Perlu disegerakan. Jangan melambat-lambat urus jenazah. Sebab dia menjadi makruh bersangatan ataupun benda yang Allah Ta'ala benci. Selesai dah kita solat. Tu lah. Selesai solat, ada soalan. Kita nak terus ke bumi. Kita nak angkat mayat letak dalam keranda. Baik.
Mai. Keranda letak banyak ni. Syukur tak dia dudak-dudak kat dah. Tak apa. Okey. Boleh angkat dia, kena ramai-ramai. Kena angkat dia masuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan letak pelan-pelan di tak berat tak. Lepas. Atasnya. Letak dengan keranda. Kat ni. Kita tutup sat tak tu. Ya. Kemudian yang jadi ini sebagai adat saja nah, bukan ibadah pun. Kita ambil contoh, kita letak sini, kita tutup keranda dengan tak ada masalah. Tak salah nah. Contohlah kita tutup keranda dengan kain batik ke kain pelikat ke, kita buat tanda di kepala saja. Usungan jenazah apa pun bermula dengan kepala. Nak bawa ke kubur pun kepala. Letak di sana pun di hujung kepala. Hujung. Sebab kita nak utur jenazah ke dalam liang pun kepala dulu. Kepala turun dulu baru main badan. Saya tunjuk dia. Contoh nah. Ini baik. Kemudian okey, amalan lagi. Amalan ni biasanya bila kita angkat ila syarafin nabil mustafa rasul al-fatihah. Lepas tu langkah berhenti. Yang di rumah pun kita di bertime dah tak buat. Kita dah tak buat dah adat tu. Terus angkat saja. Tak perlu dibuat bacaan Fatihah. Kalau nak buat juga, kita sedekah Fatihah cukup dengan jenazah. Baik, kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita pusing dulu. Pusing. Kepala dulu. Kepala. Maksudnya, kita akan berjalan. Maksudnya, kepala dulu. Kepala keluar dulu. Kepala akan dibawa dulu. Boleh tak? Jalan tu Dia sepanjang perjalanan tu ada apa-apa yang kita kena baca apa? Kalau nak baca, nak selawat, nak zikir semua pelan-pelan. Jangan zikir kuat semua. Nak baca Quran pun tak apa, tapi baca pelan-pelan. Tak ada masalah. Baik. Kemudian kita akan bawa. Kita bukai dulu. Ini adat yang tak salah nah. Boleh diteruskan. Biasanya kita akan tutup dulu jenazah dengan kain pelikat. Tutup kanda tu, tak ada masalah. Ada setengah dia buh payung. Panas, tak ada masalah. Tu adat saja. Tak salah pun. Hak yang baik-baik kita jangan buang lah. Ini tanda di kepala. Senang. Itu kaedah. Jadi, usungan itu bermula dari kepala, kita jalan lah. Ini dengan lincin kok. Tengok pelan-pelan lah. Jangan tolak. Tak pakai kasut dulu. Pelan-pelan. Belakang turun. Belakang ambil rendah. Belakang turun. Lagi. Okey. Baru dia cantik. Okey. Tak tak lu. Kasut lu. Udah dengan hujan pun cukup. Mana lah tak kena hujan? Kepala lu. Okey. Ni kepala ni. Kepala ujung lu. Kalau sini keluar. Pusing. Tak ada pusing. Pusing lah, pelan-pelan lah. Kepala pun nak kena letak tempat. Tak boleh tempat kot? Tak ni lah. Tak ni. Okey, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ni. Go. Baik. Boleh. Okey ah. Nyuak mulut. Betul ah? Baik ujung tu. Kalau ikut ujung tu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan kalau ikut yang sebenar ni, kalau tak bawa kanda,
biasa hujung kepala akan diletakkan di hujung kaki sana. Sebab jenazah akan dibawa kepala dahulu, baru kaki di hujung. Tapi dah sebab faktor keadaan cuaca, hujan dengan kita lihat kubur sendiri pun dah penuh dengan ayak ni. Tapi tak apalah, ni pengalaman lah. Dan kita kalau yang sebenar pun memang macam ni juga. Ada ayak ke, banjir ke, kilat ke apa, tetap dikebumikan jenazah seperti biasa. Jadi kita nak kena buat turun dulu. Kita kena angkat ni. Pak Harun kena keluar dulu. Buat turun dulu. Kan? Saya kena Saya buat turun dulu. Tapi nak pegang takut tak ni lah, tak itu lah. Kalau buat turun terus kena dengan dia ni. Tapi kena ampu bawah. Nampu bawah. InsyaAllah kita buat. Pegang. Mai ramai. Dia tak apa, tak perlu ya. Pegang bawah. Boleh ah? Tak. Mai. Kita akan turun. Kalau ikut sebenar tu kena ujung tu. Kita kena ubah ni. Pergi sana. Mai. Mai angkat. Kena letak kepala sana. Lepas tu. Lepas kepala maksudnya kena letak sini. Kita kena letak ni. Lepas Lepas kan? Ni ya? Ni ya? Lepas ya? Boleh? Tak, ubah dulu cangkui-cangkui ni. Mai. Kita angkat. Nak angkat. Depan. Ya. Jaga Wayar. Jaga kaki. Tengok jaga batu nisan. Jaga. Abang tengok jaga batu nisan tu. Jaga batu nisan. Sikit. Jaga batu bawah. Jaga batu baca. Tak lepas. Tak. Kau main dekat sini. Tak apa. Kita kena angkat dengan tikar. Okey. Jadi kedudukan dia yang ikut yang sunnah dah. Jadi kuburan arah kiblat. Kalau iring jenazah akan menghadap ke kiblat. Dan bermakna hujung kepala di hujung kaki kubur. Okay, kita akan kena angkat lah. Mari kita angkat tikar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang bawah. Jadi turun sabut bawah sama. Tolong jangan lepas Biar reban ya. Suar. Pegang. Pas. Okey. Tengah. Ni tengah. Ni tengah ni. Pegang betul. Dia tu. Okey. Allah. Abang jangan depan kita bang. Baik. Okey. Kemudian diangkat tudung dulu. Dan wajib iring jenazah arah kiblat. Dengan bismillahirrahmanirrahim kita iring jenazah sebelah kanan. Ya, tak apa. Diiring sebelah kanan. Muka ni buka pun tak apa, tak buka tak apa. Kemudian dilonggarkan ikatan. Buka tali ya? Buka tali. Kemudian sunat dia kepal lah. Ni.
kepal tanah dan sendal lah. Setiap ada doa dah, tak apa dah boleh rujuk ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kepal pasiam tak apa, kita kepal. Ambil syarat 2, 3 dan kita masukkan sehingga kedudukan jenazah wajib arah kiblat. Dah kedudukan jenazah arah kiblat, barulah kita tutup jenazah berkenaan. Boleh no? Ni ada masak yang apa tak? Okey, diiring jenazah arah kiblat, kemudian disendal dengan bantal dengan tanah, termasuk seluruh tubuh juga disendal dengan tanah. Pasiak tanah kita sendal, letak macam tu. Kalau pasiak letak. Pasiak sehingga kedudukan penuh, kemudian menghadap arah kiblat. Wajib menghadap arah kiblat. Kalau tak betul, kena buka dan letak balik. Wajib arah kiblat macam ni. Boleh? Sendal lah. Kita sendal. Boleh tak? Macam mana kameraman? Ya, okey baik. Boleh angkat Parun. Buka kita. Buka. Bagi Bagi. Okey. Tak apa. Lali kata. Mayat bangun sendiri. Salah. Rak. Basuh tu tak apa, dia tak kotor. Dia tanah tu tak apa, basuh, simpan. Basuh ya. Tak payah berberi siapa. Boleh guna balik. Baik, saya ulang. Jadi, kalau kata tak hujan, kita tak lama. Kita boleh sendal betul-betul kan. Baik, jadi daripada tempat kita kafan tadi, daripada kepala kita bergerak, kita letak kepala di hujung kaki dan sunat jenazah itu dibawa turun kepala dahulu dan letak dan iring. Kalau kita letak macam, kalau kata lahat ni memang kita bawa turun lah. Tapi kalau keranda, kita bawa turun dengan keranda tu. Kemudian kita buka penutup keranda, iring jenazah arah kiblat dan disendal dengan tanah. Dibuat keempat. Dan kemudian bila nak masuk tanah ni, tak boleh kita keh macam kita kambuh binatang. Kena sunat kita lapik tikar. Slow. Letak pelan-pelan. Tak mau duk injak-injak dia. Pelan-pelan. Letak. Kita menghormati manusia sampai dikebumikan. Kemudian, katalah, perkuburan yang sempit. Katalah tak boleh nak masuk kepala dulu. Sekali lagi masuk tak apa. Kalau darurat. Tapi kalau macam ni lapang elok, kita masuk turun dengan kepala dahulu. Kepala. Dan siapa yang afdal? Keluarga terdekat. Kalau kata isteri, suami yang awak turun. Dibantu oleh tukang. Dibantu lah. Tapi afdalnya adik-beradik. Berapa orang jumlah? Ganjil lah. 5 dalam kubur. 3 pun tak apa. 2. Elok ganjil. 3, 5, 7. Dalam keadaan sempit, 2. Sempit 2 pun tak apa. 2 boleh. Seorang orang 3 lah. Sempit seorang 3 orang. Hujung-hujung tengah seorang. Afdal kena ada adik-beradik bersama dalam tu. Kita kempal tanah semua. Kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan. Sehinggalah kita tutup. Berapa tinggi kubur tu? Macam dah okey dah. Setengah inci ke tak apa. Jadi nampak beza saja tu je. Batu nisan adat saja. Sebagai tanda ya. Ada pun tak apa, tak ada pun tak salah. Ada soalan berhubung dengan cara ni? Dan wajib jenazah itu mesti diiring arah kiblat. Dikempal tanah letak. Hang pun urus juga di sini. Apa masalah yang ni? Tapi kalau dalam keadaan ayak, kadang naik cepat. Cepat? Secepat mungkin? Kita cuba dia punya ni. Tak mau bagi dia dalam. Turis ni. Buang dia punya tu. Bagi. Mungkin bukan cepat. Penuh pun tak apa. Tak apa. Tapi biasa kalau ni kita pakai pam. Pam. Cepat letak tanah menghadap kerak terus. Dia percepatkan. Cepat. Tapi depa ni pengalaman dah lama, jangan risau, memang cepat. Ayak guna dia Macam tu akan lebih dah. Tapi ada juga kes yang memang hujan lebat ayak tak ada. Ada kes tak? Atau memang orang pilihan Allah. Untuk guru Quran tu dia masa hujan lebat ayak. Special lah. Masa tu tak ada ayak kering. Masya Allah. Itu memang hebat lah. Pilihan Allah. Pertama, adab mai kubur. Satu, tidak boleh bersukaria lah. Yang kedua, tidak boleh sembang pasal dunia.
Tapi orang kita dia tak peduli lah. Dia sembang pasal dunia. Marin dia pakai gelang emas 5 kilo lah. Yang pertama, tidak boleh bersukaria. Yang kedua, yang ketiga, tidak boleh pakaian menjolok mata. Yang keempat, saja saya langkah kubur tak boleh. Saja saya nak pergi langkah tinjau, tengok langkah apa pijak tak boleh. Yang kelima, sengaja duduk atas kubur pun tak boleh. Sengaja. Tapi kalau dalam keadaan kita perlu kerja, perlu duduk, tak ada masalah. Yang keenam, larangan juga tak digalakkan isteri mai ke kubur. Perempuan lah isteri ada balik tak digalakkan. Lagi tak boleh. Adik-beradik lain pun perempuan tak digalakkan sangat. Elok lelaki lah. Tapi kalau nak main juga, pastikan menutup aurat. Elakkan pergaulan bebas semua. Kemudian yang seterusnya, tidak mahu ada bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian, bunyi gendang apa semua. Zikir selawat tak mahu kuat-kuat. Slow-slow . Kalau katalah kita nak bawa jenazah, subhanallah perlahan-lahan saja. Tak perlu kita jaharkan. Kemudian larangan lagi, mai ke kubur pakaian serba hitam. Nak mai kubur semua hitam. Mak cucu dengan tok was semua hitam. Itu tidak digalakkan. Pakai macam ni macam kita pakai. Pasal apa kita nak pakai hitam semua? Larangan juga, adab juga tak boleh duk baca tulisan. Duk pergi belik baca tulisan. Tidak digalakkan. Adab kita. Tidak beradab di kubur. Lebih kurang 7-8 adab. Kemudian nak ziarah masa kubur, pasal apa nak tunggu raya? Tak salah. Tak salah raya. Tak salah. Tapi hari raya ni kita untuk bergembira. Seronok lah. Kita ziarah adik-beradik. Nak ziarah kubur, bila-bila masa jangan tunggu hari raya. Ni hari raya baru nak mai. Jadi adab orang Melayu. Tapi di Beritain dah kita dah jaya atasi lah. Jadi orang ziarah kubur bukan tunggu raya. Masa lain pun orang mai ziarah. Okey. Dia ada berapa jenis kubur kan? Yang pertama dia bagi liang lahat. Liang lahat ni dikorek kubur dan ditebuk lubang di tepi, letak jenazah, tutup dengan papan. Tu yang pertama. Yang kedua dipanggil lahat di tengah. Korek kubur, dia buat longkang seluas sepanjang jenazah. Kemudian letak jenazah, tutup dengan papan di atas. Yang ketiga, keranda. Hukum asal keranda adalah haram dan berdosa. Hukum asal. Tetapi jumhur ulama Malaysia kata, kalau kita tak buat keranda, masalah banjir, masalah tanah runtuh, kita dapat jenazah. Jadi, ulama telah buat fatwa, diharuskan menggunakan kerana maslahat, kerana masalah. Jadi, 3 perkara boleh. Lahat di tepi boleh, lahat di tengah boleh, keranda boleh. Malahan kuburan di laut pun boleh kalau tidak ada tanah. Ikat bagi kemai-kemai, terus tanam di laut. 4 jenis kubur yang terdapat dalam Malaysia ni. Dan diamalkan oleh seluruh dunia. Baik, ada soalan ni? Dia kalau petua urus jenazah ni, katalah ada mayat. Satu, buat solat sunat. Contohlah, katalah mayat nak simpan pukul 3 petang. Contoh. Lepas tu, lepas kita sembahyang sunat, kita buat sunat ba'diyah, qabliyah. Bila habis solat ba'diyah tu, doa kepada Allah. Ya Allah, Tuhanku, urusan mayat kau permudahkan. InsyaAllah. Yang kedua, sentiasa ada wuduk. Wuduk mau ada. Yang ketiga, selawat. Dalam hati selawat. InsyaAllah. Kalau kita nak buat macam tu, insyaAllah setakatlah memang tak ada gangguan ke apa, kita nak kebas, nak takut. Jadi, solat sunat, ada wuduk dan selawat. Sebab selawat, ya, pasal man salla alaihi marah, siapa-siapa selawat ke atas Nabi, Allah selawat ke dia. Allah selawat kita sama. Lemas. Dia kan penggali kubur, urus jenazah, bukan semua orang boleh. Bukan semua orang Allah Ta'ala pilih dia. Macam mana dia cuba pun, kalau tak pilih, dia tak boleh gali kubur. Sakit urat, tangkap urat belakang. Ada kawan-kawan berhenti pasal sengai, pasal kena sakit saraf. Tapi kalau saya lah urus kubur ni, kalau bagi mandi memang pakai sarung tangan, pakai apron, pakai seluar baju hujan, pakai kasut boot. Sampai cairan jenazah tu tak kena pada tubuh badan. Waktu turun ke kubur pun je tadi. Solat sunat, selawat dengan doa kepada Allah. Ya Allah, permudahkan. InsyaAllah dia mudah. Itu petua lah yang diamalkan dah lama dah. Macam mana? Dah kita bimbang, macam kita bimbang, takut cairan mayat tu macam dia berpenyakit ke, HIV ke, syphilis ke, kan? Kemudian kita mandi jenazah kan, bidara kabut bawah kan sejuk kan. Duk kena kaki kita, duk kena badan kita kan sunnah Nabi bila sampai bagi mandi, sunat kena pergi salin pakai air mandi. Lebih baik kita pakai lengkap supaya tak kena tu.
Langkah je. Langkah berjaga-jaga. Saya dah buat macam tu dah pada umur 18 sampai lah. Alhamdulillah. Sebab apa? Ada kawan-kawan saya dah berhenti dah urus mayat. Pasal apa? Dia kata tak tahan. Tak tahan bau, tak tahan pasal rasa sakit badan semua. Saya Alhamdulillah daripada umur 18 sampai lah. Alhamdulillah urus mayat. Tak ada masalah apa lagi. Wallahualam. Itu petua saja. Tabur bunga ni khilaf. Ada setengah ulama' larang, ada ulama' tak bagi. Kalau saya lah, saya lebih baik tanam pokok bunga tu. Ambil pokok bunga, pacak tanam. Lagi baik. Daripada kita duduk tabur bunga. Wallahualam. Badi, saka, semua gangguan iblis saja. Badi, saka, mimpi semua gangguan. Pasal dia tu penakut. Kalau yakin pada Allah Ta'ala, tak tahulah saya 30 tahun dah urus mayat, tak ada pun. Badi, saka. Kalau badi, saka, dia akan, iblis syaitan akan hilang macam tu. Kalau mati tuan dia pun hilang macam tu ya. Yang saya beritahu petua. Petua yang saya dah buat lah ni, pertama saya akan ambil wuduk. Yang kedua saya solat sunat. Yang ketiga saya doa kepada Allah. Yang keempat saya selawat. Kemudian pakaian bagi mandi pun lengkap. Alhamdulillah dah 30 tahun macam tu. Alhamdulillah tak ada lah masalah yang badi ke saka ke duk teringat semua. Tapi kalau kata takut nak urus mayat, jangan cuba-cuba berani ya. Takut tak boleh buat apa. Pasal sejak azali lagi. Pasal kecil-kecil duk didik dengan takut kan. Ada mayat, ada hantu. Ada kubur, ada hantu. Yang tu lah punca dah. Set minda dah macam tu. Padahal tak ada apa pun. Pukul 3 pagi tak boleh simpan. Tidak 3 pagi tak boleh simpan. Siap 2 orang tu. Ya, 2 orang. Lain tak ada dapat. Tak ni mayat mai baru ramai. Macam kami bertak indah kan, mandi segera, simpan segera kan. 3 pagi, 4 pagi, lepas subuh, fine shot. Kalau darurat, tengah malam pun kami simpan. Tak ada apa pun. Bagi mandi pukul 4 pagi, tak ada apa Perasaan kita, perasaan penakut tu ya. Okey, kedalaman dia, dalam cukup 3,5 tu. 3 kaki pun dah cukup. 3 ke 4 kaki. Panjang 7. Panjang 7 Panjang 7 kaki. Panjang 7,5 lah. Panjang 7,5 lah ambil beda. Beda. Panjang 7,5 kaki. Dalam 3 hingga 4 kaki dah cukup. Apa syarat dia? Pertama, binatang buah tak korek. Tak ada binatang buah. Yang kedua, hilang bau. Yang ketiga, menjaga keaiban dan maruah jenazah tu. Supaya tak terbongkak ke apa ke semua. Tak bau. Itu saja. Tak ada masalah. Okay, jelas no? Tak nak kita tanya dalam pula. Nama Pak Long cara Muhammad Syarif Umar. Tapi panggilan orang panggil Muhammad Syarif lah. Pak Long Syarif. Bila kata sini orang kata Pak Long Syarif tu, cuba pakai tahu lah. Bukan hak ketua menteri itu kan dia. Ni kira pengalaman lebih kurang 30 tahun. Lebih kurang 3. Dua korek tu tak biasalah jumpa. Perkara yang pelik-pelik tu tak biasa jumpa lah. Nasihat dua-dua muda ni kira ganti orang tua-tua lah. Dah macam Pak Long ni tak larat dah. Boleh ganti orang muda-muda pula. Korek. Dia ada masalah tak ada apa. Jangan rasa perasaan takut ni. Yang duk takut tu perasaan takut. Bukan ada apa-apa pun. Pukul 2 pagi, pukul 1 pagi, biasa Pak Long duk korek. Tapi tak ada apa-apa pun. Pengalaman pertama kali korek kubur, apa perasaan? Masa mula-mula lo korek kubur. Tak ada perasaan apa. Ya. Pasal kita duduk dekat dengan kubur. Jadi tak perasaan apa. Mula belum pada korek kubur pun kita duduk main tengok dah. Orang duduk korek kubur. Jadi tak ada perasaan takut tu tak ada. Cara kita nak korek ni, kita tekan dulu lah. Tekan sampai kat sini. Tekan sampai habis tak ada. Ya, boleh. Kadang-kadang kita dapat kecil. Tak lepas. Kadang-kadang kita dapat pendek. Tak lepas juga. Cucuk tu untuk apa? Cucuk ni untuk jaga apa. Bila kita cucuk, jumpa hak. Jumpa dia punya hak lama. Bila dia ada, kita tekan tu, dia bunyi kok. Dia bunyi tu. Tu ada lah. Kita ubahlah sikit. Itu lah. Tapi benda-benda pelik tu kira tak bisa jumpa lah. Kata aku ada mayat tu. Doa tu kira bismillah cukup doa lah. Sekarang ni umur 74. 74 no Pak Long.
74. Boleh lah lagi. Nak kata kuat sangat pun tak ada lah. Tak larat sepak. Kadang-kadang sepak motor pun dia rebah dah tu. Pak Long, macam mana nak bagi anak muda boleh menceburi bidang ni Pak Long? Kita kena panggil mai. Tarik mai. Lah ni ada dua tiga orang budak muda ada dah. Okey, terima kasih Pak Long. Ada apa-apa lagi nak nasihat? Nasihat dari perasaan takut tu yang bagi ada dalam di hati kita. Tu yang dia umur muda-muda kadang-kadang takut, bukan takut. Yang ada ni dia tak boleh bangkit dah. Perasaan takut tu kita ni. Tak ada apa. Tu ya. Ibu, kalau kata ada jenazah mak ayah yang ada gigi palsu, perlukah ditanggalkan sebelum dikebumikan? Nak ditanggalkan semasa dia sihat dan semasa sakit yang boleh ditanggalkan. Kalau dah mati dah, tak perlu ditanggalkan. Dibiarkan macam tu ya. Palsu bagi kita tanam kan, kita tanam tak ada masalah. Sebab apa? Dia tidak dibuat dengan benda-benda yang haram, yang syubhah. Kalau kita tengok kebun jenazah tu, memasukkan jenazah orang Islam setelah mandi, kafan dan solat ke dalam tanah dengan kedalaman dan ukuran yang sesuai. Kalau besar-besar, dia ukur sebelum tu. Biasanya penggali kubur ada pengalaman, ada tengok mai dia tahu dah panjang dia. Jadi umumnya dia kira 3 kaki dalam, 7 kaki panjang. Dalam 3 kaki, 3 hingga 4 lah. Biasa dalam 4 hingga 3 kaki dan 7,5. Dia kena tengok ukuran saya. Dia kata sini, maksudnya dalam syarak memasukkan jenazah orang Islam sahaja setelah mandi, kafan, solat ke dalam tanah dengan kedalaman dan ukuran yang sesuai. Jadi faktor tanah kena ambil kira, faktor saiz orang kena ambil kira, faktor hujan kena ambil kira. Apa syarat dia? Syarat-syarat dia, jenazah Islam ni Islam sahaja, tidak boleh bercampur. Haram kita memasukkan jenazah bukan Islam dalam kubur orang Islam. Dan haram juga kita biarkan kubur orang bukan Islam, kita pergi simpan orang Islam. Tak boleh. Syarat dia tu. Kemudian, sunat di kawasan khusus. Kalau tempat kita kawasan masjid lah. Perkuburan orang Islam, sunat di kawasan yang khas. Ada juga yang nak kubur secara persendirian, tidak digalakkan. Paling afdal. Kemudian, kalau jenazah syuhada, jenazah yang para syuhada yang mati syahid ini, dia cuma tak dimandikan saja. Kafan dan ke bumi. Kalau tak mau kafan pun ditanam macam tu saja. Itu bezalah. Kemudian, apa tujuan ke bumi? Pertama, perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, menjaga dan menghormati jenazah. Dan yang ketiga, elak bau jenazah. Itu yang kita balik semula, kedalaman dan ukuran yang sesuai. Kemudian, 3 amalan untuk ke bumi jenazah. Yang pertama, siram air. Siram dengan air mutlak sahaja. Boleh siram dengan air mutlak. Makruh dengan air mawar. Kemudian, baca doa. Maksudnya, bila baca doa, tahlil lah. Boleh buat tahlil. Kemudian nasihat. Talqin. 3 amalan yang dibuat oleh para alim ulama. Siram air, baca doa, nasihat. Kita maknanya, dia buat tahlil dan dibuatnya talqin. Tapi kalau tak mahu buat pun jangan berkelahi ya. Baik. Ada orang gantikan talqin tu dengan tazkirah. Pun tak apa, nasihat. Pun boleh. 3 benda boleh buat. Tapi kalau tak mahu buat semua pun tak apa. Tak dapat pahala sunat je. Kemudian adab. Adab jenazah dibawa secepat mungkin tetapi bukan gopoh. Yang kedua, mesti menghormati jenazah. Berjalan jenazah, pejalan kaki depan. Jenazah belakang. Orang usung. Kenderaan di belakang. Sunat dia. Kemudian, jangan menangis, jangan meraung yang melampau. Meronta, menjerit. Tidak boleh buat upacara nyala api, muzik ritual ataupun zikir yang kuat. Itu dilarang dalam Islam. Ada. Tadi saya dah beritahu tadi. Kemudian tata cara tadi. Tata cara jenazah dibawa, sunat jenazah di hujung kaki. Kalau tengok video tadi, di hujung kaki. Kemudian, sunat didahulukan dengan kepala. Bila masuk dalam kubur, sunat dan wajib dibaringkan rusuk kanan. Mesti menghadap arah kiblat. Dan yang keempat,
rapatkan jenazah dinding kiblat, dinding lahat atau dinding kerana. Sunat meleraikan ikatan kepal tanah. Okey, ni doa untuk kepal tanah yang pertama. Doa yang pertama, kalau kita kepal yang pertama, minha khalaqnakum. Maksudnya, daripada tanah, kami Allah jadikan kamu. Bila kita kepal yang kedua, kepala yang kedua, doa yang kedua, wa fiha nu'idukum. Maksudnya, kepada tanah kami masukkan kamu. Kepal yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kami Allah keluarkan kamu semula untuk selamanya. 3 doa. Baca sekaligus, hafal sekaligus pun tak ada masalah. Sambil kepal tanah, minha khalaqnakum. Baca wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Doa yang ringkas dan mudah dihafal. Dapat pahala sunat. Terutama tukang gali ni, hafal doa ni. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mudah je doa dah. 3 doa. Lepas tu cikgu ni, dia tanya, ada tempoh had masa tak? Berapa lama kita nak delay pengkebumian jenazah tu? Kalau kata ada delay lah. Kalau di Bertamindah kita 12 jam. Tak lebih pada 12 jam. Jangan lebih dong. Ya. Kalau di Bertamindah kita tak lebih 12 jam. Paling cepat kita buat lah. Contoh mayat mati dalam pukul 3 pagi. Kita mandi pukul 4. Lepas subuh kita simpan. Berapa jam? Mayat mati tengah malam. Mati lebih 2-3 pagi. Kita mandi pukul 4. Lepas tu kita simpan lepas subuh. Lebih kurang 6 jam kot. Biasa tak lebih lah. Kita tak lebih pada 24 jam. Tidak melebihi 24 jam. Mayat kena disegerakan. Ya. Satu lagi, katalah kita jenazah ada di hospital. Okey, kita bagi hospital lagi mandi. Ada tukang mandi dah. Memang bagus. Tukang mandi hospital memang bagus, berilmu, berpengetahuan, cantik dia bagi mandi. Kita bayar 1,500 kot. Tak tak. Kita bayar sikit. Tapi apa kelemahan dia? Kalau kita tak confirm dengan kubur, kita tak confirm ni. Kita tak confirm orang semayang, kita tak confirm orang kubur. Dia dah bagi mandi siap. Tiba-tiba kita nak simpan tak boleh. Ada pernah jadi mati pukul 10 malam. 10 malam dia mati. Dah bagi mandi siap lebih kurang pukul 12 dia bagi bukan pukul 12 dia mandi lebih kurang pukul 11 dia bagi mandi. Lepas tu dia simpan pula. Pukul 3 petang. Besoknya 3 petang. Jadi sudah menjadi makruh yang bersangatan. Benda yang Allah Ta'ala benci. Jenazah kena disegerakan. Tak mau. Pada saya lebih baik jangan sampai 12 jam. Tapi kalau di Bertamindah, insya-Allah kita bila mati saja kita segerakan. Kita simpan selepas zuhur. Ada kita simpan selepas asar. Ada yang kita simpan selepas isyak. Biasa selepas solat waktu. Pernah mati pukul 6 petang, kita simpan lepas maghrib. Ada. Tapi syarat clear, kubur semua kena clear. Secepat mungkin. Tapi tidak boleh tergesa-gesa gopoh-gapah. Cepat tapi tidak tergesa-gesa. Cepat dan cekap. Kalau kata waktu malam pun kira waktu malam lah. Betul malam. Dia ada waktu-waktu yang diharamkan. Saya ambil contoh Okey. Waktu-waktu yang diharamkan, waktu dekat dengan maghrib, kita panggil apa? Senja. Simpan. Yang kedua, waktu tengah malam. Okey. 2 waktu yang diharamkan, tetapi kalau darurat tak ada masalah. Senja dekat maghrib kita simpan. Itu waktu yang diharamkan. Kalau boleh elakkanlah. Lepas maghrib. Darurat ni kes apa? Darurat macam penyakit, AIDS, sipilis. Lepas tu darah terlalu banyak. Kemalangan ke, kebakaran ke, lemah ke. Kalau kita nak simpan lagi dia bau busuk kan. Lebih disegerakan. Itu tak ada masalah. Tapi kalau saja simpan tak boleh. Waktu senja dengan tengah malam. Waktu-waktu yang dilarang untuk kita simpan jenazah. Lain pada waktu semua boleh. Tak payah senja lah. Tunggu lepas maghrib. Dah lepas senja. Tengah malam. Bagi lewat sikit. Pukul 3 pagi. Pukul 4 pagi. Lepas pada tengah malam tu. Apa pandangan cikgu pasal kes mereka kata ada orang mayat bunuh diri diasingkan kubur dia bahagian. Okey. Selagi mana dia orang Islam, tak kira apa juga perbuatan dia mati macam mana apa tu, hak Allah SWT. Tetap diuruskan macam biasa. Nak asing tak asing kubur bergantung kepada undang-undang kawasan masing-masing.
masjid tertentu kan? Bergantung pada qaryah masjid masing-masing ataupun di bawah perintah majlis agama Islam masing. Saja-saja dapat asing tak boleh. Contohlah dia mati bunuh diri, kita pergi kubur ujung dekat pokok tu, tak boleh. Mesti dapat persetujuan bersama, runding, undang-undang tu dipersetujui, dapat perkenan daripada majlis agama Islam Pulau Pinang ke Kedah ke sebagainya, baru kita boleh ambil tindakan. Sebab nanti nampak mengaibkan Tak boleh. Kita mengaibkan keluarga dia, tak boleh. Sebab apa? Jenazah orang Islam, macam mana kedudukannya, wajib diurus macam orang Islam. Sekalipun kita tahu kematian dia macam mana. Sebab apa? Tulisannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap urus macam biasa. Yang kepai tanah tadi tu memang betul lah. Memang kepai tanah memang sunnah Nabi. Nabi tunjuk. Ya, untuk dibubur, disendai di kepala, di badan supaya mayat menghadap arah kiblat. Yang tanah tadi. Buat bantal tanah pun boleh. Kalau dah orang buat sarung kan, kita buh tanah dalam sarung pun tak ada masalah. Bantal tanah pun boleh. Tanah. Ya, ya, kalau setengah-setengah kampung dia buat 3 sarung. Kita bubuh tanah dalam tu, sama juga. Lapik di kepala dia. Tapi semua berasaskan pada tanah. Jadi itu saja noh. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.